Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita untuk sambung perbincangan buku teks tahun 3 Sains KSSR dengan muka surat 71. Tajuk terbaru kita iaitu Unit 5 Tumbuh-tumbuhan. Okey, ini tajuk baru. Kita telah meninggalkan haiwan, kegigian haiwan, karnivor, omnivor, herbivor sebelum ni dan saya harap anda semua dah mahir berkenaan dengan gigi haiwan-haiwan tersebutlah. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan kali ini, unit yang kelima, tahun 3, apa yang kita belajar? Jom kita tengok penerangan pada muka surat yang terawal. Okey. Program penanaman semula pokok bakau. Ni pokok bakau. Pokok bakau ni yang duduk kat tepi-tepi pantai tu. Okey, tepi-tepi sungai tu, tu namanya pokok bakau lah. Jadi kat sini kita lihat keadaan di mana berlaku gotong royong berkenaan dengan menanam semula pokok-pokok bakau. Okey, pokok bakau ni penting sebab dia berada di tepi pantai ataupun tepi laut, kerana bila dia berada di tepi, dia ada pokok, dia ada akar. Bila ada akar, akar akan cengkam kuat, maka kita punya daratan selamat. Kalau pokok bakau ni tak ada, nanti silap air boleh hakis kita punya darat, habis lama-lama darat kita. Nanti kita lama-lama makin tanah makin runtuh. Okey, dan juga kalau pokok bakau ni tak ada, kat pokok bakau ni dia ada banyak sangat haiwan-haiwan yang boleh duduk hidup dekat pokok bakau, kat celah-celah akar dia, dekat kawasan berselut dia. Jadi kat sini banyak sangat haiwan-haiwan yang boleh hidup. Burung bangau, ada ketam dan sebagainya lah. Okay, jadi bila pokok bakau ni tak ada, maka banyak ekosistem akan terjejas lah. Sebab itu mereka buat program penanaman semula pokok bakau. Kat sini ada murid-murid dan cikgu dia. Okay. Wah, banyaknya anak pokok. Mengapakah mereka perlu menanam semula anak pokok? Sebab ini namanya kita menanam semula ni pemuliharaan lah, kita pulihkan balik. Macam saya cakap tadi lah, kenapa kena tanam? Sebab kita nak jadikan kawasan paya bakau ni masih kekal lah, untuk dikekalkan semula. Okay, untuk dipulihkan semula daripada hilang lah paya bakau ni. Dia sangat penting. Okay, jom kita pergi masuk buku 72. Okay, hari ni kita nak pergi kepada bab yang agak sukar lah bagi saya. Kerana kita akan mengenali cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi awak perlu dengar betul-betul, fahamkan betul-betul apa yang saya cuba terangkan. Okay, kerana mungkin dengan pembacaan sendiri sukar untuk awak memahaminya. Okay, kerana dia ada banyak. Okay, banyak. Tak silap saya ada 6. Kita tengok satu-satu ya. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Banyak cara. Okay, yang pertama, biji benih. Pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Okey, buah dia mesti membiak melalui biji benih lah selalunya. Okey, contohnya pokok betik. Pokok betik, awak tengok, dalam dia ada biji benih. Bila awak nak makan betik tu, dalam dia ada biji benih. Dan pokok cili, dalam dia ada biji benih juga. Yang warna kuning-kuning tu. Tu kalau awak buang air besar, awak makan cili tu, awak buang air besar, keluarlah biji kuning-kuning tu lagi. Dia tak hadam dengan usus kita. Kan? Jadi, pokok cili ni mana ada buah, cikgu? Buah lah tu. Cili tu kira buah lah. Kalau pokok betik tu kira buah lah. Okey, jadi bila pokok-pokok yang berbuah, dia ada biji benih. Jadi biji benih ni biji benih ni lah yang boleh membiakkan. Okey, maksudnya kita ambil biji benih tu, kita tanam dekat pokok dekat tempat lain, maka dia akan tumbuh pokok betik, tumbuh pokok cili dan tumbuh pokok durian misalnya kan. Biji benih, kalau pokok durian tu lagilah biji dia besar. Kan? Daripada biji tu dia boleh tumbuh. Okey. Pernah tak awak terfikir, awak perasan tak, pokok-pokok yang biji benih ni, pokok-pokok yang ada buah ni, kenapa biji dekat dalam? Kenapa banyak cili kan, biji dekat dalam, pokok betik biji dekat dalam, kenapa bukan kat luar? Pokok durian contohnya, biji dekat dalam, kenapa bukan kat luar? Pernah tak awak terfikir, kenapa Allah cipta pokok-pokok tu biji dekat dalam? Kalau biji benih, kalau buah. Sebab apa? Sebab, kita tahu bahawa pokok yang biji benih ni biasa yang makan adalah manusia ataupun haiwan. Kan? Jadi, kalau manusia, contohnya kita nak makan pokok betik, kita tahulah dalam tu ada biji, kita potong betik tu, kita buang biji dia, kita makan. Kan? Jadi, biji benihnya pun terkeluar macam tu je lah. Dan kalau kita nak, kita tanam. Kan? Kalau haiwan makan, kalau haiwan, dia makan, ketika dia buka pokok tu, dia makan, dia keluarkan biji benihnya, ketika dia buat macam tu. Dia tak pandai kan? Jadi, haiwan dia akan makan macam tu saja. Bila dia makan, betik contohnya, dia makan betik, dia telan dengan biji-biji sekali. Jadi betik tu dia makan dengan biji-biji betik sekali, dia makan biji benih tu. Jadi bila dia berlari, contohnya awak bayangkan monyet monyet makan betik, nyam, lepas tu dia lari pergi tempat lain, lepas tu dia rasa nak buang air besar, dia buang air besar kat mana-mana suka hati dia je. Dia tercerit kat mana-mana kan. Lepas tu nanti
yang terkeluar daripada najis dia tu ada juga biji benih yang tak dihadam tu. Jadi biji benih tu akan boleh tumbuhkan pokok betik kat sana, kat tempat lain. Jadi dia jadi ejen pula menyebarkan pokok betik ke tempat lain. Contoh makan cili, dia makan cili lepas tu dia sakit perut, dia pergi berak tempat lain, dia buang air besar tempat lain, maka tiba-tiba tumbuh pokok cili kat situ. Sebab tu Allah cipta pokok ni, biji pokok yang berbuah ni biji benih dekat dalam. Kalau biji benih dekat luar, nanti haiwan nak makan boleh tak? Nanti haiwan nampak ada biji, dia buang bijinya dulu baru dia makan buahnya. Tak dapatlah nak sebarkan. Nampak tak bijaknya Allah? Okey, kita tengok seterusnya. Anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Okey, contoh kat sini pokok pisang. Pokok pisang kalau awak perasan dia tak tumbuh satu tau. Dia kalau tumbuh satu ni, tepi-tepi dia mesti ada yang kecil-kecil lagi. Tu namanya anak pokok. Ataupun ada bahasa lain masa saya belajar dulu nama dia sulu. Okey, sulu ni anak pokok lah. Okay, anak pokok ni dia boleh tumbuh kat celah tepi-tepi pokok pisang. Masa pokok pisang yang pertama ni tumbuh, tepi-tepi dia ada lagi pokok. Jadi anak pokok yang tumbuh ni, contohnya pisang kan. Pisang ni takkan berbuah 2 kali. Pernah dengar kan peribahasa? Pisang takkan berbuah 2 kali. Maksudnya pisang ni berbuah sekali je. Jadi bila pokok pisang ni, bila dia dah keluar jantung, lepas dia keluar jantung dia akan keluar buah. Buah dia akan besar. Bila kita potong saja pokok pisang tu punya buah, nanti lama-lama pokok ni akan mati. Bila pokok ni akan mati, sebelum dia mati, pokok lain pun dah naik kat sini, akan menggantikan tempat dia. Iaitu anak-anak dia ni, salah satu daripada banyak-banyak ni, mungkin ada 3-4 kan yang tumbuh kan. Tapi nanti satu je yang akan paling hebat tu, dia akan tumbuh lah paling tinggi. Dia jadi mak pula, yang dia akan mati. Macam itulah seterusnya. Okay? Gitu juga dengan pokok keladi. Pokok keladi pun sama, nampak anak pokok kat sebelah dia. Nanti bila pokok yang atas ni dah mati, yang ini pula akan tumbuh menggantikan mak dia. Induk dia tu maksudnya, induk ni kan, induk sekeliling induk tu maksudnya mak lah, mak dia lah. Okay. Batang bawah tanah. Okay, apa benda batang bawah tanah ni? Kalau awak tengok hari-hari biasa, awak jarang nak jumpa pokok batang bawah tanah ni. Jadi dengan belajar ni lah, awak dapat kenal batang bawah tanah. Okay, dah 3 kita belajar. Tadi kita belajar biji benih, yang kedua anak pokok, dan yang ketiga batang bawah tanah. Apa benda batang bawah tanah ni? Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Okay, maksudnya contoh pokok bawang kan. Okay, ni pokok bawang. Okay, pokok bawang. Kemudian pokok bawang ni dia jadi bawang. Okay, batang bawah tanah ni, batang bawah tanah ni. Kemudian pokok ubi kentang ni pun sama. Dia batang bawah tanah ni dia jadi ubi. Jadi ayat dia tadi dia kata bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Ditanam dalam tanah, kat bawah ni, bahagian bawah ni boleh jadi pokok baru. Okay, kita ambil contohnya pokok bawang, ambil batang bawah tanah ni, kita letak dia jadi pokok baru. Yang kalau pokok ubi kentang ni, kita ambil ubi yang kat dalam tanah ni. Okay, kita buat kita tanam dekat pokok lain, kita tanam biji ni kat tempat lain, ubi kentang ni dekat tempat lain, nanti dia akan tumbuh ubi kentang yang baru. Ini namanya batang bawah tanah. Biasanya kita makan benda-benda ni, benda-benda yang contohnya tumbuh-tumbuhan yang batang bawah tanah ni adalah macam benda-benda yang hidup kat dalam tanah lah, macam ubi kentang dan juga bawang. Kan dia buah dia tu kat dalam. Awak tengok mana pokok ubi tak nampak kan, sebenarnya ubi dia kat dalam tanah. Okay, nota guru, batang bawah tanah terdiri daripada rizom, umbisi, tuber dan berbawang lah. Ni contoh-contohnya rizom, umbisi, tuber dan berbawang. Okay, contoh-contoh haiwan yang tumbuh-tumbuhan yang berada batang bawah tanah ni. Okay, alright. Seterusnya yang keempat, spora. Spora ni adalah pokok yang tidak berbunga dan membiak melalui spora. Pokok yang membiak melalui spora ni dia biasanya dia tak ada bunga lah. Okay, contohnya paku pakis. Tengok paku pakis ni, kalau perasan nak pegang paku pakis tu punya daun, kat bawah dia ada macam tak berapa rata, ada macam biji-biji ni sebenarnya. Spora kat bawah dia. Okay, jadi spora ni biasanya dia akan ditiup oleh angin. Angin tiup dia terbang, kemudian dia tumbuh ke tempat lain. Contoh lain adalah cendawan. Nampak cendawan pun spora. Okay, tengok kecil-kecil tu kat bawah cendawan tu ada spora, nampak ni. Gambar dia. Jadi pokok ni contoh lain adalah macam lalang ke kan. Perasan tak? Awak perasan tak tiba-tiba awak tengah duduk kat rumah awak. Dekat sekitar rumah awak, dekat luar-luar rumah awak, kat dinding rumah awak, tiba-tiba ada rumput. Mana datang? Adakah awak tanam rumput dekat tepi dinding rumah awak tu? Kadang-kadang ada macam tu kan, rumah orang yang ada rumput, tiba-tiba kat rumah dia ada semak lah, orang kata semak kan. Kenapa boleh ada semak? Adakah awak tanam pokok kat situ? Buat pun nak tanam pokok kat situ kan, tiba-tiba dia muncul. Macam mana dia boleh muncul? Sebabnya angin tiup rumput-rumput mungkin, apa semak tu dekat di mana-mana, dia terbangkan spora, dan spora tu jatuh dekat sekeliling rumah awak kat simen-simen tu, tiba-tiba pula ada air yang baik, ada tanah pula kat situ,
dia akan jadi tumbuhlah semak. Sebab tu rumah kita boleh jadi semak. Sebab pokok-pokok semak tu adalah daripada spora. Itu contoh. Seterusnya, keratan batang. Okey, keratan batang, pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Ni menarik. Okey. Awak tengok pokok ubi ni diambil daripada ubi tu, dipotong pokok ubi, ditanam pokok kayu, ubi kayu ni dekat sini, jadilah pokok baru. Begitu juga dengan bunga kertas, ditanam, dipotong ranting tu ataupun bahagian tertentu dekat pokok bunga kertas tu, kemudian dicocok saja dekat tanah, maka dia boleh jadi pokok baru. Nampak? Okey, keratan batang, dipotong je batang tu, dia letak dekat bawah batang, contoh batang pokok bunga kan, pokok bunga ros kan, bunga kertas kan banyak kan cabang-cabang ni, kita potong satu, kita cocok kat tanah, dia boleh jadi pokok baru terus. Itu namanya keratan batang. Okey, pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru, keratan batang pokok tu. Kita potong je daripada keratan batang jadi pokok baru, senang Seterusnya adalah daun. Okey, daun, ada pokok yang boleh membiak melalui daun je, daun induk dia. Contohnya yang pertama pokok lidah jin. Ni pokok yang viral sekarang kan. Okey, ni namanya pokok lidah jin lah. Okey, daun dia ni kita boleh tarik, kita boleh tanam, dia boleh jadi pokok baru. Nampak? Dan pokok setawa, setawa pun sama, pokok dia, dekat pokok setawa ni dia boleh tumbuh anak baru kat situ. Okey, ni ibu dia, induk kan dekat tepi ni, tumbuh anak-anak dia banyak, nampak ni, kecil-kecil ni. Dia boleh jadi daun pula nanti, dia akan membesar jadi daun. Nanti mak dia mati, dia jadi daun besar pula. Itu namanya membiak melalui daun. Okey, daun induk dia. Induk tu maksudnya mak dia lah. Kan? Okey, macam ni yang lidah jin ni. Tiba-tiba je nanti ada lagi satu anak dia yang daunnya muncul lagi daun lagi satu. Kalau macam ni pun samalah pokok setawa. Okey, dulu saya pernah buat masa saya sekolah rendah dulu. Pokok, tak silap saya, daun pokok setawa lah kot. Pokok apa saya tak ingat. Saya masukkan dalam buku saya tutup. Tak lama lepas tu dia jadi tumbuh anak-anak kat tepi tu tau. Jadi agak menarik jugalah tu. Tapi saya tak tahulah kenapa aktiviti tu tak ada lagi kat buku teks sekarang. Okey. Jadi berikan contoh-contoh tumbuhan-tumbuhan lain yang membiak mengikut cara pembiakan seperti yang telah dinyatakan lah. Maksudnya contohnya awak kena cari contoh lain. Okey, jadi kalau macam tu nanti awak boleh bincang saja dengan cikgu awak. Cari je pokok-pokok yang lebih kurang sama. Contohnya macam pokok bunga kertas ni, keratan batang awak buatlah pokok bunga raya. Kan? Kalau daun ni, pokok apa, lepas tu pokok spora ni pokok apa, rumput ke apa ke, ada sebagainya je lah. Awak bincang dengan cikgu-cikgu awak nanti. Dan awak juga boleh buat buku aktiviti halaman 45 dan 46. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ni. Okey, saya harap awak faham 6 dan awak dapat kenal 6 cara tumbuhan bertumbuh lah, ataupun cara pembiakan tumbuhan. Okey, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Jangan lupa teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.